Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Puan Zarina binti Fauzi, KPP Unit Sejarah dan merangkap pengurusi majlis kita pada pagi ini. Yang dihormati barisan penceramah, yang disegani, lagi dihormati guru-guru sejarah seluruh MRSM se-Malaysia, anak-anak pelajar, calon-calon SPM 2021 dan sebenarnya bakal calon A+ SPM 2021, insya-Allah, amin. Sama-sama kita doakan. Baik, salam perkenalan, saya Cikgu Siti Mariam daripada MRSM Greek yang diamanahkan untuk berkongsi tajuk bab 5 iaitu pembentukan Malaysia. Baik anak-anak pelajar, pertama saya nak berkongsi iaitu bagaimana soalan bab 5 dibina untuk soalan, terutamanya untuk soalan kertas 2. Untuk soalan kertas 2, bahagian A dan bahagian B, bahagian soalan fakta dibina berpandukan kepada intipati pembelajaran. Anak-anak pelajar boleh rujuk dalam setiap bab dalam buku teks tingkatan 5 tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Setiap bab dia ada intipati pembelajaran. Maknanya soalan SPM untuk bab atau tajuk itu akan dirujuk kepada intipati yang menjadi garis panduan untuk tanya soalan dalam peperiksaan SPM. Okey, anak-anak pelajar tengok ada 6 intipati pembelajaran yang boleh digunakan atau dijadikan soalan dalam peperiksaan SPM. Okey, kita tengok sama ada dia boleh keluar konsep gagasan, perkembangan idea, reaksi, langkah, perjanjian Malaysia dan juga konfrontasi. Ini adalah untuk soalan fakta. Soalan fakta ni bahagian A, struktur sama ada A, soalan A atau B, pecahan A atau B, ataupun bahagian B, soalan esei, pecahan soalan A atau soalan B. Manakala elemen kewarganegaraan saya nak berkongsi dengan anak-anak pelajar diguna untuk membina soalan kebat. Okey, soalan kebat ini adalah menjadi garis panduan untuk membina soalan kebat. Anak-anak pelajar cuba tengok ada 4 elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang boleh digunakan untuk menjadikan soalan bagi soalan kebat dalam bab 5. Baik, kita pergi terus kepada, saya tak nak berkongsi secara detail sebab kebanyakan anak-anak pelajar telah ada pengetahuan ataupun telah menguasai keseluruhan bab ini. Cuma saya akan memberi fokus kepada topik-topik yang penting. Yang pertama, kita tengok konsep gagasan. Secara asasnya anak-anak pelajar idea gagasan Malaysia ini adalah menggabungkan wilayah, membentuk sebuah persekutuan, sebuah negara yang lagi besar. Dia ada 4 kat sini. Idea ini bermula daripada menggabungkan beberapa kat sini merujuk kepada tanah jajahan British. Dekat mana? Dekat Singapura, dekat tanah Melayu, dekat tanah Melayu dah merdeka masa ni, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak. Idea ini juga ada yang ingin menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia bagi bentuk Melayu Raya. Dan pegawai British kebanyakannya bersetuju dengan idea ini sebab boleh memudahkan pentadbiran dan juga boleh mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Okey, baik anak-anak pelajar, perkembangan idea kat sini saya ingin berkongsi. Ada soalan yang keluar, dia nak namakan tokoh pegawai British yang mengemukakan idea. Kalau dia nak pegawai British sahaja, saya minta anak-anak pelajar jawab pegawai British sahaja. Okey, jawab pegawai British sahaja. Okey. Kalau dia tanya pemimpin tempatan, anak-anak pelajar boleh jawab penduduk tempatan. Okey, kita tengok kalau dalam kalangan pegawai British ada 4 orang. Okey, nanti saya akan berkongsi soalan macam mana bentuk soalan yang pernah keluar dalam soalan trial negeri. Ada 4 tokoh kat sini, anak-anak pelajar telah kuasai, saya percaya. Kita tengok dalam idea penduduk tempatan. Yang pertama, tengok kat sini dia ada 5 sebenarnya, termasuklah majalah yang dikeluarkan oleh kaum muda, iaitu Al-Imam. Dan yang lain penduduk tempatan, Dr. Burhanuddin, Tunku Abdul Rahman, Datuk Mustafa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Okey, rasional. Yang ini saya nak tekankan. Ini adalah perkara utama ataupun
kita katakan apa soalan. Soalan kebanyakan dia tanya, boleh katakan hampir soalan syariah negeri dia tanya faktor. Okay, kat sini rasional kan? Rasional idea pembentukan Malaysia juga kita dalam soalan dia katakan faktor-faktor pembentukan Malaysia. Okay, faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Kalau kita tengok kat sini, cara anak-anak pelajar, mudah nak ingat, saya bagi ke anak-anak pelajar iaitu formula. Kita boleh guna 3K plus dengan 1W. Okey, K yang pertama merujuk kepada keselamatan. Keselamatan ini kerana tanah Melayu pada masa ini dan juga rantau Asia Tenggara pada masa ini menghadapi ancaman komunis, terutamanya di Singapura, perkembangan komunis. Di Sarawak yang mana telah mengancam keselamatan rantau Asia Tenggara. Lepas tu yang kedua dari segi komposisi. K tu yang kedua adalah komposisi. Komposisi ini adalah ingin mewujudkan keseimbangan komposisi penduduk, iaitu ingin meimbangi bilangan penduduk antara Melayu, Cina, India dan juga Bumiputera. Okay, dan yang ketiga K merujuk kepada kemerdekaan, iaitu mempercepatkan proses kemerdekaan bagi wilayah atau negeri yang belum merdeka, iaitu merujuk kepada Singapura, merujuk kepada Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Okay, cara nak ingat 3S 1B. Ya, belum lagi mencapai kemerdekaan. Last sekali, wilayah, pembangunan wilayah, iaitu ingin membangunkan wilayah yang belum lagi membangun seperti Sabah dan Sarawak yang ketinggalan berbanding persekutuan tanah Melayu. Okey, apa reaksi? Reaksi ini tidak balas yang ditunjukkan oleh wilayah yang terbabit dalam gabungan, dan juga reaksi ini diberikan oleh negara jiran. Nanti kita tengok. Anak-anak pelajar kat sini saya ingatkan kena berhati-hati. Soalan mungkin dia akan tanya reaksi tempatan. So jawab tempatan saja, melibatkan wilayah Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Kalau soalan tanya berkaitan dengan reaksi negara jiran, jawab jiran saja. Indonesia, Filipina dan Thailand. Kena baca soalan betul-betul. Tengok soalan, garis, highlight dan pastikan anak-anak pelajar faham apa kehendak soalan. Sebab memang kita rasa keluar reaksi, tajuk ni tajuk sport. Terus jawab. So kena pastikan anak-anak pelajar sama ada tempatan atau negara jiran. Okey, terus kepada reaksi, kita tengok tempatan Persekutuan Tanah Melayu sambut baik, setuju. Okey, di Sarawak reaksinya berbeza. Ada menyokong, ada membantah dan ada menentang peringkat awal kemudian menyokong. Okey, dia merujuk kepada parti politik. Seterusnya di Sabah pun sama juga situasi dia, ada yang menyokong. Anak-anak pelajar saya rasa dah tahu semua ni singkatan untuk parti ni, UNKO, USNO, Pasuk Memogok, SCA ni apa. Okey, Barisan Bersatu yang menentang, kita balik kepada yang menentang, Barisan Bersatu dan juga Parti Rakyat Brunei. Manakala dekat Singapura yang menyokong PAP. PAP ni adalah People Action Party di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Dan juga mendapat sokongan dalam kalangan pedagang dan juga pengusaha industri serta parti buruh. Ada yang menentang dekat Singapura, ada yang menentang ke? Ada, iaitu Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis. Manakala reaksi yang terakhir dalam kalangan tempatan iaitu Brunei. Brunei dia menyokong Sultan Brunei, iaitu menyokong Sultan Omar Ali Saifuddin dan juga rakyat Brunei menyokong. Tetapi ada yang menentang sehingga mencetuskan pemberontakan, iaitu Parti Rakyat Brunei yang di bawah pimpinan AM Azhari. Okey, kita tengok reaksi yang kedua, reaksi negara jiran. Negara jiran ini adalah negara yang berhampiran dengan negara kita, Malaysia. Okey, mula-mula memberi respon adalah Indonesia. Indonesia pada awal disokong. Menteri Luar telah menghantar ucapan tahniah kepada Malaysia, mengalu-alukan. Nanti kita tengok apa yang berlaku. Lepas dah sokong, apa yang berlaku lepas tu. Okey, Filipina menentang. Sebab apa menentang? Presiden dia, Ferdinand Marcos telah menentang kerana menuntut wilayah Sabah. Thailand dia tidak membantah, dia telah memberi reaksi positif dengan menerima idea pembentukan Malaysia. Okey, kita tengok ada langkah-langkah pembentukan Malaysia. Dia ada kat sini, saya berkongsi nota dengan anda. Saya percaya anda telah kuasai, anak-anak pelajar telah kuasai, iaitu dia ada 6 langkah. Bermula dengan siri lawatan.
Sri-Lawatan pemimpin negara kita Tengku Abdul Rahman, Dr. Burhanuddin mengadakan Sri-Lawatan ke Sabah Sarawak, diikuti oleh JKSM atau Jawatankuasa Setiakawan Malaysia. Okey, yang ketiga, pungutan suara dalam kalangan penduduk Singapura iaitu referendum meninjau pendapat penduduk Singapura tentang gagasan Malaysia, rundingan London. Yang keempat, diikuti oleh yang kelima, Suruhanjaya Kobot, dan yang keenam, Jawatankuasa Antara Kerajaan. Okey, kita tengok sebelum nak bentuk sebuah negara Malaysia, dia ada perjanjian. Perjanjian ini diwujudkan pada Julai 1963 antara inti parti ataupun isi-isi penting. Isi-isi penting perjanjian ini adalah anak-anak pelajar hanya ambil apa? Ambil keyword dia sahaja. Yang pertama, tarikh. Tarikh nak bentuk Malaysia ini pada 31 Ogos, tapi tak dapat sebab report dikeluarkan oleh SUPBB tu lambat. Dia hanya dikeluarkan pada 14 September 1963. So Malaysia diisytiharkan pada 16 September. Yang kedua, kita tengok ahli. Okey, Sabah Sarawak Singapura akan menjadi ahli persekutuan bersama Persekutuan Malaysia bersama dengan PTM Tanah Melayu. Okey, kita tengok iktiraf. Okey, Kerajaan BT mengiktiraf kedudukan Sarawak, Sabah, Singapura dalam Malaysia. Yang keempat, kelebihan diberikan kepada Sarawak dan Sabah untuk menubuhkan kabinet negeri. Dan yang kelima, anak-anak pelajar tengok tempoh. Tempoh peralihan diberikan kepada Sabah Sarawak dalam bidang pentadbiran dan pendidikan untuk sesuaikan dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Yang keenam, kerusi parlimen diperuntukkan diberikan kepada Singapura, Sabah dan Sarawak. Dan yang terakhir sekali adalah pengiktirafan. Kita mengiktiraf kedudukan Bumi Putera Sabah Sarawak sama seperti orang Melayu yang ada dekat mana? Persekutuan Tanah Melayu. Okey, berlakulah perisytiharan ini bila diisytiharkan? Pada anak-anak pelajar diisytiharkan bila? Diisytiharkan pada 16 September 1963 yang kita panggil sebagai Hari Malaysia. Cuti umum kan? Okey, diisytiharkan dekat Kuala Lumpur, yang Datuk Agong baca perisytiharan Stadium Merdeka, dekat Sarawak diisytiharkan dekat Kuching, dekat Sabah diisytiharkan dekat Kota Kinabalu. Okey, subtopik yang terakhir sekali untuk bab 5 adalah konfrontasi. Konfrontasi bermaksud pertentangan secara berdepan yang boleh mewujudkan pergaduhan dan juga peperangan. Okey, kita tengok apakah tindakan Indonesia yang melakukan konfrontasi terhadap negara kita, Malaysia, dan macam mana usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan menangani konfrontasi. Konfrontasi ini muncul selepas pemberontakan Brunei dilakukan oleh Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan siapa? Pimpinan A.M. Azahari. Okey, telah melancarkan pemberontakan. Okey. Tunku Abdul Rahman telah mengeluarkan kenyataan iaitu pemberontakan Brunei telah dibantu oleh tentera Indonesia. Okey. Bila Tunku Abdul Rahman mengeluarkan pernyataan tersebut, dia telah mendapat respon tindak balas daripada Parti Komunis Indonesia yang menyela tindakan Malaysia yang menuduh. Dia anggap menuduh Indonesia dan seterusnya Menteri Luar Indonesia telah mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia. Okey, berlakulah pada Januari 19, peristiwa perentangan ini berlaku pada Januari 1963. Iaitu pada 20 Januari yang mana Indonesia telah mengumumkan dasar konfrontasi iaitu Ganyang Malaysia, Kerjakan Malaysia. Okey, antara 16 Januari sehingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia telah melancarkan serangan gerila dekat Sarawak. Ogos hingga Disember 1964, tentera Indonesia telah melakukan pendaratan gerila di Johor. Okay, antara langkah-langkah untuk menamatkan konfrontasi adalah 9 langkah yang dilakukan oleh atau diambil tindakan oleh kerajaan Malaysia. Termasuklah mengadakan perjumpaan, mesyuarat Menteri Luar, membawa isu bantahan dekat PBB, memutuskan hubungan diplomatik,
menghadiri perjumpaan bersama ketua-ketua kerajaan Filipina, Indonesia, dan last kali usaha menamatkan itu berakhir apabila kerajaan Indonesia mengumumkan tamatnya konfrontasi pada 4 Ogos 1966 dan secara rasmi tamat apabila Tun Abdul Razak Hussein menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pada 11 Ogos 1960. So, secara rasmi konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia tamat. Setakat ini saja perkongsian bersama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Setakat ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.